Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita berada pada ayat ke-99 dan 100 dari surah Yusuf. Bagi tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang keempat, muka surat 622, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawayhi wa qala adkhulu Misra insya'allahu aminin. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Maka tak kala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua ibu bapanya dan dia berkata, masuklah kalian ke negara Mesir, insya-Allah dalam keadaan aman. Dan dia menaikkan kedua ibu bapanya ke atas singgasananya, dan mereka semua merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf dan berkata, Yusuf, wahai ayahku, inilah tafsir mimpi yang dahulu itu. Sungguhnya Tuhanku telah menjadikan ia satu kenyataan. Dan sungguhnya Tuhanku telah berbaik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah di penjara dan ketika membawa kamu dari dusun iaitu padang pasir. Setelah syaitan merosakkan perhubungan antaraku dengan saudara-saudaraku. Sungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi Allah menceritakan kepada kita tentang kedatangan Yaqub AS ke tempat Yusuf dan masuknya ke negara Mesir. Setelah Yusuf minta kepada semua saudaranya untuk membawa seluruh keluarga mereka. Maka mereka pun berangkat meninggalkan negeri Kanaan menuju ke negeri Mesir. Setelah Yusuf AS diberi berita bahawa mereka hampir sampai di Mesir, baginda segera keluar untuk menerima kedatangan ayah dan adik-beradik serta keluarganya. Dan si raja pun memerintahkan semua pejabat negara dan tokoh masyarakat agar keluar bersama Yusuf untuk menyambut Nabi Yaqub AS. Bahkan ada yang mengatakan bahawa raja pun turut keluar untuk menyambutnya dalam gerombolan tentera, pengiring-pengiring yang cukup ramai. Dalam tafsir jalan lain dan juga Hasyiatus Sawi, kalau kita lihat mengenai perkara ini, iaitu dibawakan qala ashabul akhbar, kisah daripada akhbar iaitu sirah, sejarah dan perkabaran yang sampai bahawa Nabi Yusuf AS telah menghantar kepada bersama dengan adik-adiknya untuk dibawa kepada si ayah itu sebanyak 200 ekor kuda, 200 kelengkapan kenderaan untuk membawa ayahanda dan sekalian adik-beradiknya untuk datang ke negara Mesir. Maka pada masa itu kedatangan mereka sekitar 72 orang dalam setengah riwayat ataupun lebih sikit. Kata Masruq 73. Dan bila hampir Yaqub dengan Mesir mengikut percaturan waktu pada masa itu perjalanan, maka Yusuf memberitahu kepada Al-Malik Al-Akbar yang namanya Ar-Rayyan itu, memberitahu kepada si raja bahawa ayahnya dengan adik-adiknya, kaum keluarganya datang. Dan telah diterangkan dalam Quran terdahulu bagaimana orang berpangkat besar dan dihormati di Mesir ini layak baginya dalam percaturan memberikan suaka politik ataupun perlindungan kepada kaum keluarga. Dan itu disebut dalam kitab tafsir termasuk tafsir yang lain bahawa kedatangan ini seramai 4,000 orang tentera telah mengiringi Nabi Yusuf AS menanti kehadiran si ayah. Dan ayah pun datang dan melihat suasana yang sangat hebat itu. Barisan tenteranya dengan rajanya, dengan Nabi Yusufnya. Maka si ayah ini pun agak confused. Dan Yaqub pada masa itu datang, dia telah pun dipapah oleh anaknya yang tua yang telah kita bincangkan namanya Yahuda itu. Bila Nabi Yaqub melihat sekalian orang ramai menyambutnya dengan tentera, dengan kuda, maka berkatalah si ayah kepada Yahuda, Yahuda, ini Firaun ke yang menunggu kita? Kerana sekian nama pemimpin Mesir yang popular di kalangan rakyat keliling kawasan tersebut adalah pemimpinnya namanya Firaun. Firaun ni macam kita panggil di negara, mungkin di tempat tertentu dipanggil sebagai raja, tempat tu dipanggil sebagai sultan. Maka itu gelaran yang dipanggil kepada pemimpin Mesir. Maka menjawablah si Yahuda kepada ayahanda, tidak, wahai ayah, itulah anak ayah
namanya Yusuf alaihi salam. Falamma dana kullu wahidin min sahibihi arad Yusuf an yabda'a bisalam faqala lahu Jibril alaihi salam khali Yaqub alaihi salam yabda' bisalam. Bila saya sudah mendekat dan Yusuf melihat suasana yang sangat dramatik itu, maka Yusuf AS nak beri salam kepada si ayah. Jibril berkata kepadanya, wahai Yusuf, biarkan ayahmu yang beri salam. Kerana khairukum man bada'a bisalam, orang yang paling baik adalah orang yang memulakan salam. Ayahmu punya ujian yang besar dan dia bersabar, biarkan dia bagi salam wahai Yusuf. Kerana dalam kedudukan ini perintah daripada Allah supaya dia yang mendapat kemuliaan itu sebagai si ayah. Bukannya engkau tidak menghormati dia, bukan, tapi itu ketetapan Allah SWT. Maka Yaqub pun beri salam kepada puteranya, Assalamualaikum ya mudhibal ahzan, wahai anakku yang menghilangkan kedukaan, engkaulah puteraku, jantung hatiku yang menghilangkan kesedihan. Lalu keduanya pun turun dari tunggangan masing-masing, berpeluklah mereka sebagaimana yang dilakukan oleh seorang anak kepada ayahnya ataupun seorang lelaki dengan anaknya selepas sekian lama tidak dipertemukan. Kedua-duanya menangis. Lalu berkatalah Yusuf AS kepada ayahnya, wahai ayah, ya abati, bakaita alayya hatta zahaba basaruk. Wahai ayah menangis kerana kehilangan saya sampai hilang pandangan ayah ke? Alam ta'lam anal qiyamata tajma'una. Bukankah ayah tahu bahawa kiamat akan menghimpunkan kita pastinya? Jawapan si ayah, bala, walakin khasyitu ayuslab dinuk fayuhal baini wa bainak. Wahai anak, memang ayah menangis sampai hilang penglihatan ayah, tapi ketahui olehmu, tangisan ayah ini kerana bimbang kalau tak bertemu di akhirat sana kerana perbezaan agama. Bimbang Yaqub AS anaknya ini bertukar agama, padahal anak itu merupakan seorang Nabi Allah SWT. Ini rasa kebimbangan yang ada pada para salihin kepada anak-anak mereka melebihi daripada kebimbangan seorang terhadap anaknya dah makan ke, dah belajar cemerlang ke. Tetapi orang salih kebimbangannya kalau bertukar agama nanti tidak dipertemukan lagi di akhirat. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, dalam tafsir Kamalain pula mengatakan bahawa di sini Nabi Yaqub AS disambut oleh Yusuf sebelum mereka masuk ke Mesir di satu tempat yang khas. Ibaratnya kalau kita holding room lah agaknya. Maka si Yusuf menyambut kedatangan ayahandanya dan disertai oleh raja itu sendiri dalam bilangan tentera yang nyatakan kebanyakan ulama tafsir 4,000 orang ataupun lebih daripada itu. Di kalangan Faris, di kalangan ulama, di kalangan wuzara, semuanya datang. Bayangkan kalau seorang yang punya percaturan hebat terhadap sebuah negara, maka penghargaan diberikan kepadanya, keluarganya diterima untuk masuk dalam negara tersebut kerana negara itu memerlukan orang sepertinya. Bayangkan muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Ini anak kelahiran Yaman. Negara Yaman merupakan negara yang kucak-kacir dengan peperangan. Tapi si anak ini berjaya melepaskan dirinya pergi ke Eropah dan belajar di sebuah negara Jerman dan menjadi seorang saintis hebat di negara itu yang tak boleh dicapai. Apa yang pencapaiannya kepada ilmu sains itu mengatasi sekalian orang Jerman. Maka permintaannya kepada universiti supaya dibenarkan keluarganya yang berada dalam keadaan melarat itu di Yaman dibawa datang ke Jerman. Terima tak negara Jerman orang ini keluarganya, sedangkan budak ni budak cemerlang, super saintis yang akan memberi kepada mereka satu impact yang besar dalam pencapaian sains mereka? Tentulah diterima. Itu hakikat yang berlaku. Maka sekarang Yusuf AS beritahu kepada raja bahawa ayahandanya akan datang, ayahandanya, keluarganya dalam keadaan mereka ini, kehidupan mereka melarat datang ke negara Mesir yang kaya itu. Dan telah saya terangkan kepada tuan-tuan sedikit penjelasan bagaimana keberkatan yang ada pada negara Mesir seperti yang disebut oleh Syekh Muhammad Siddiq Hasan Khan dalam kitab dia bertajuk Fathul Bayan, yang menceritakan tentang sebutan negara Mesir dalam Al-Quran ini merujuk kepada negara yang penuh dengan kebaikan, negara yang penuh dengan keberkatan, kesuburan. Limasr fadail kathira dzakaraha Al-Maqrizi dalam kitab beliau menyatakan bahawa bagaimana Mesir ini merupakan tempat yang penuh dengan kebaikan. Zakaraha fi kitabih al-aziz bid'an wa 20 maratan taratan bi sarih zikri wa taratan ima. Qala Ibnu Abbas sumiyat min sirbil ard kulluha fi 10 mawadi' min al-Quran. Kata Ibn Abbas seperti disebut dalam tafsir Fathul Bayan ini, disebut juga dalam Al-Maqrizi, bagaimana Mesir ini disebut di 10 tempat daripada Al-Quran. Semuanya menceritakan tentang kelebihan yang ada pada ini. Wa man arada yadhkura al-firdaus aw yanzur ila mithliha fid dunya falyanzur ila ardi Misr. Hina, bagaimana kalau seorang itu nak membayangkan negara akhirat dengan syurga Firdausnya, kecantikan keindahannya, dia boleh lihat kepada Mesir ketika ikhdirar ziraatiha, bagaimana tumbuhan-tumbuhannya yang hijau, bagaimana buah-buahannya yang sangat enak, dan bagaimana melihat kepada aliran sungai yang ada di situ. Begitu juga disebut oleh Imam Masyuti dan kitab dia bertajuk Husnul Muhadara fi Akhbar Misr al-Qahirah.
Jadi dalam ayat ini kata Al-Imam As-Suyuti dan juga Al-Mahli dalam tafsir yang lain bahawa nampaknya perkataan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dkhulu Misra insyaallahu aminin. Bila sampai mereka kepada Yusuf, maka Yusuf pun memeluk ayah ibunya. Tuan-tuan perhatikan perkataan yang digunakan dalam Quran. Begitu unik ya, perkataan abawaihi. Abawaihi datang perkataan abun wa umun. Maka dengan bimbabi taglib dipanggil abawaihi. Tapi kalau kita lihat pula dalam surah Luqman sebagai contohnya, bila Allah ceritakan tentang ibu bapa, iaitu sebagai contohnya pada ayat yang ke-14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wasaina lil insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Tengok perbezaan ayat yang digunakan, perkataan yang digunakan. Di sini warafa'a abawaihi, maka Yusuf AS meluk, merangkul kedua ibu bapanya. Sedangkan dalam ayat surah Luqman Allah menyatakan wasainal insana biwalidayhi, kami mewasiatkan manusia terhadap kedua ibu bapanya. Apa beza di antara abawani dengan walidani? Begitu dakik penggunaan perkataan Al-Quran ya. Ditegaskan oleh para ulama seperti Dr. Fadil As-Samarai, pakar bahasa dan juga tafsir dari Baghdad ini, hafizahullah, seorang ulama masih hidup pada hari ini. Beliau menyatakan bahawa perkataan walid ataupun walidani, dia datang perkataan wildan, datang perkataan wilada. Wilada berarti melahirkan. Jadi pesan Allah SWT terhadap si anak untuk baik kepada kedua ibu bapa biologinya yang melahirkannya dari sudut baka keturunan, itu makna ayah ibunya, ayah ibu yang sebenar, ayah dan ibu yang melahirkannya. Maka itu penggunaan disebut sebagai walidani. Tetapi dalam konteks cerita tentang Nabi Yusuf ini, abawani ataupun abawaini, maka disebut warafa'a abawaihi, datang perkataan abun. Di sini penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama tafsir dapat kita lihat bahawa di sini yang dimaksudkan dengan dua ibu bapa Nabi Yusuf ini adalah makciknya, bukan ibunya yang sebenar. Kerana telah kita bincangkan di awal, nama adik kepada Yusuf itu Binyamin. Demikianlah dibaca Binyamin. Itu berasal dari perkataan yang merujuk kepada kematian anak yang kematian ibu waktu melahirkannya. Jadi ibu kepada Yusuf dan Binyamin alaihissalam telah pun wafat, dan yang ada sekarang merupakan makciknya. Maka itu disebut dalam kebanyakan kitab tafsir bahawa yang digunakan di sini iaitu merujuk kepada ayahnya dan juga khalatun. Ibunya kan kita pernah bincang, nama ibunya Rahil. Nama makciknya adalah Laya ataupun Lia. Al-jumhur ala anna al-murad bi abawaihi abuhu wa khalatuhu lianna ummuhu Rahil kad matat fi wilayati Binyamin. Walidzalika sumiya Binyamin fa inna Binya waja'ul wilada bisanihim kama fi tafsir Abi Laith min ar-ruhi. Jadi dalam kitab tafsir contohnya macam tafsir Samarqandi mengatakan bahawa, menegaskan bahawa ibu Nabi Yusuf dan Binyamin telah pun wafat waktu melahirkan Binyamin. Sebab itu dipanggil sebagai Binyamin. Kerana Binya itu dalam bahasa Ibrani itu merujuk kepada waja'ul wilada bisanihim. Ini nifas ataupun kesakitan yang bawa kematian seorang wanita itu waktu melahirkan anaknya. Ini disebut dalam kitab tafsir, contohnya tafsir Abu Laith As-Samarqandi. Juga antara tafsir yang menarik untuk kita baca. Jadi seperti dikemukakan di sini dan disebut dalam tafsir jalan lain bahawa digunakan oleh Allah perkataan rafa'a abawaihi, tidak disebut rafa'a walidaihi, kerana itu bukan ibu yang sebenar buat Yusuf alaihissalam, itu makciknya, maknanya ibu tirilah. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut dalam kuliah akan datang bagaimana maksud yang datang selepas ayat ini, iaitulah bila menceritakan tentang sujudnya si ayah dan juga ibu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa maksud sujud di situ? Kenapa cerita sujud datang selepas Yusuf memeluk kedua ibu bapanya? Di situ rupa-rupanya ada satu bab namanya takdim dan juga takhir. InsyaAllah dalam kuliah akan datang akan dihuraikan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.